Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita bertemu secara online di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya akan menerangilah jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar tak sedar hari ini kita telah tiba hari yang ke-15 Ramadan, kan? Selalu sangat kita akan rasa sangat pantas masa yang berlalu ini, sampai kita rasa hari ini baru dah 15 Ramadan, separuh daripada Ramadan telah berlalu dah. Dan kita pun tak tahu apa yang telah kita lakukan. Jadi haruslah kita bermuhasabah. Kalaulah Ramadan ini diumpamakan macam satu pertandingan bola sepak, kita dah selesai dah, first half dah. Sama ada kita skor tak skor tu dah mula kita bertanya-tanya pada diri kita. Dan kita ada berbaki lagi second half. Pusingan yang kedua ini perlu lebih berhati-hatilah, sebab di pusingan yang kedua ini akan menentukan kita punya penghasilan di penghujung Ramadan, sama ada meraih taqwa dan pengampunan daripada Allah ataupun dia mengundang kecelaan daripada Allah seperti mana yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Yang ini adalah ingatan untuk kita bersama. Dan seperti mana dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Abu Hurairah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan berlakunya kiamat itu sehinggalah waktu ni akan menjadi sangat dekat, kan? Waktu akan menjadi sangat dekat. Setahun, kata Nabi SAW, setahun kal Jumaah, setahun seperti setahun seperti sebulan kasyahr. Dan kalau sebulan adalah seperti satu Jumaat, iaitu satu minggu. Seminggu seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam. Dan satu jam, kata Nabi SAW, dia adalah seperti satu kilatan. Maksudnya di penghujung kehidupan manusia nanti, di penghujung kehidupan alam ini, masa akan berlalu sangat-sangat pantas. Dan kita sendiri boleh rasakan masa tu sangat-sangat pantas. Seperti kita melalui Ramadan ini, baru berpuasa, baru rasa nak baca Quran, hari ini dah 15 Ramadan, separuh daripada Ramadan telah berlalu. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis ini, dia mengatakan yang disebutkan masa yang berlalu tu ada beberapa sebab lah. Okay? Sebab kalau kita bandingkan dengan logik ilmu akal kita, ilmu alam ini, kalau diumpamakan bumi ini putarannya seperti mana putaran gasing, sepatutnya gasing yang mula-mula berputar laju, sebelum gasing ini berhenti daripada berpusing, dia akan semakin lama semakin perlahan, sepatutnya lah. Makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan, barulah gasing itu berhenti dan akhirnya dia matilah, tak bergerak. Sepatutnya alam ini yang berputar ni seperti itu. Lagi di penghujung, sepatutnya masa lagi perlahan berlalu. Lagi di penghujung, sepatutnya lagi perlahan masa itu berlalu. Tetapi Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan tak seperti itu. Nabi kata, lagi di penghujung zaman, lagi pantas masa berlalu. Lagi di penghujung zaman, lagi pantas masa berlalu. Apa yang Nabi SAW nak sampaikan? Kata Al-Imam Nawawi nak menunjukkan di sini, masa yang berlalu tu bukanlah merujuk kepada putaran alam ni. Tidak.
Masa yang berlalu itu adalah merujuk kepada Allah telah mencabut keberkatan pada masa manusia. Allah telah mencabut keberkatan dalam masa manusia. Masa yang kita lalui ini Allah telah cabut keberkatan. Sebab itu, bila kita sendiri merasakan masa ini telah berlalu dengan pantas, dia penting untuk setiap manusia muhasabah pada diri masing-masing. Apa yang telah saya lakukan pada kehidupan saya? Apakah Ramadan ini saya telah lalui dengan qiyam saya, dengan Quran saya, dengan siam saya, dengan majlis ilmu saya? Adakah saya mengisi Ramadan ini dengan perkara yang tak bermanfaat, hanya sekadar tidur, hanya sekadar sibuk di dapur memasak, sahur buka, hanya sibuk dengan urus niaga kita, hanya sibuk dengan apa lagi, urusan-urusan yang kita pun tak tahu kita menghabiskan masa di mana. Jadi muhasabah ni penting supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut keberkatan di dalam waktu-waktu kita. Dan kita berdoalah pada Allah Taala supaya Allah sentiasa berkati waktu kita. Si fulan ni waktunya sama macam kita pun sama waktu dengan orang lain. Namun bezanya masa-masa kita yang berlalu itu telah diisi dengan perkara yang bermanfaat dan yang lebih utamanya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Al-Qamar. Surah yang ke-54. Minta maaf, bukan surah Al-Qamar, surah Qamar. Surah ni dia tidak ada alif lam. Minta maaf. Surah Al-Qamar, betul lah. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-8. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-8. Sebelum tu kita akan ulangi sedikit pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sebelum kita lanjutkan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada ayat-ayat berikutnya. Pada surah ini Allah mulakan ayat itu bercerita tentang bulan yang telah terbelah sebagai salah satu daripada tanda mukjizat baginda Nabi SAW untuk membenarkan. Dan dia adalah rentetan kepada surah sebelum itu, iaitu surah An-Najm yang bercerita tentang Nabi terima wahyu dan sebagainya. Dan Al-Qamar ini adalah bicara berkaitan tentang baginda Nabi SAW telah menunjukkan salah satu daripada tanda mukjizat baginda Nabi. Okay? Nabi ditunjukkan dengan mukjizat. Dan saya dah sebutkan pada minggu yang lalu kenapa Quraisy sangat degil walaupun dah melihat dengan mata dia mukjizat baginda Nabi, kerana dia telah memberhalakan sesuatu yang lebih besar bagi kehidupan dia lah. Dan ini yang dilakukan oleh umat manusia sampai hari kiamat. Iaitu apa dia? Pertama, berhala wang ringgit. Kerana wang ringgit, manusia sanggup menafikan kebenaran dan sanggup menolak kebenaran walaupun ia datang daripada seorang Nabi dan juga daripada Allah Ta'ala. Dan itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tahu perkara ni batil, kita tahu perkara ni salah, tapi saya kunci mulut, saya nafikan kebenaran. Sebab kalau saya tegur, saya nasihatkan, maka saya punya pendapatan, periuk nasi saya akan hilang. Ini selalunya Allah Ta'ala berikan ingatan. Seperti mana berlaku pada Abu Jahal, itulah berlaku kepada manusia akhir nanti. Yang kedua, sebab mereka takut kehilangan jawatan, kuasa dan juga takut kehilangan follower-follower mereka. Mereka ada pengikut-pengikut kan. Perkara yang hak dan perkara yang batil ni jelas. Tapi kalau saya cakap, nanti takut follower akan unfollow saya. Saya takut kalau saya cakap, saya akan hilang tahta saya, kuasa saya, jawatan saya. Dan inilah yang berlaku kepada Abu Jahal. Dan yang ketiganya, iaitu mereka takut kehilangan dari sudut keseronokan kehidupan mereka. Kita dah biasa dah hidup mewah macam ni, dengan jalan yang batil. Hanya kerana nak tegak kebenaran, saya bimbang saya akan hilang segala-galanya dalam hal dunia saya. Itulah yang dirasakan oleh Abu Jahal, walaupun mereka dah lihat kebenaran, bulan terbelah di hadapan mata mereka, tapi mereka menafikan adalah kerana mereka telah memberhalakan sesuatu yang lain yang lebih besar dalam kehidupan dia. Dari sudut harta dia, dari sudut jawatan dia, dan dari sudut keseronokan kehidupan mereka. Dia takut kehilangan kesenangan dalam kehidupan.
Dan itulah yang berlaku kepada kita. Okey, baik. Sekarang kita sambung ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 ni kita dah bincang dah. Allah Ta'ala menyebutkan fatawalla anhum. Mereka berpaling daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintah pada Nabi, mereka berpaling pada kamu wahai Muhammad, jangan hiraukan. Maksudnya jangan asbab mereka tolak kamu, nafikan kebenaran kamu, kamu terganggu fokus kamu untuk menyampaikan dakwah. Jangan sampai kamu terganggu. Sebab itu kalau mereka berpaling, abaikan. Tak apa. Sebab dalam kehidupan ni memang semuanya berkembar. Ada orang sokong kita, ada juga orang yang akan membenci kita. Ada orang yang akan suka kita, ada orang yang takkan suka kita. Ini adalah lumrah dalam kehidupan. Okay? Jadi Allah Ta'ala mengajar baginda Nabi SAW, kamu berada di jalan kebenaran, berdiri di atas jalan kebenaran. Orang yang berpaling, jangan hiraukan. Maksudnya bukan kita tinggalkan mereka. Tidak. Tetapi jangan sampai terganggu fokus kita dengan kerja kita. Okay? Untuk ambil pengajaran, untuk ambil pedoman, silakan. Tetapi jangan sampai dia mengganggu kita. Mengganggu fokus kita, konsentrasi kita untuk melakukan kerja kita. Yang ayat ini menunjukkan kepada kerja dakwah baginda Nabi. Lalu Allah Ta'ala pun sebut, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah pada hari kiamat nanti, yauma, pada hari kiamat nanti, yad'ud da', iaitu adanya penyeru. Siapa penyeru dekat sini? Penyeru dekat sini iaitu malaikat. Yad'u, malaikat ini akan menyeru pada hari kiamat. Perkataan ad-da' dekat sini menunjukkan malaikat yang sangat bengis. Okay? Sebab dia akan memanggil orang-orang yang melakukan maksiat ini. Okay. Kita kenal ada malaikat Zabbaniyah. Malaikat yang bertugas di dalam neraka. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabbaniyah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Alaq. Abu Jahal, dia panggil geng-geng dia daripada lembah-lembah tu. Kononnya nak menyakiti baginda Nabi. Sanad'u Zabbaniyah, kata Allah. Aku pula akan memanggil malaikat Zabbaniyah. Okay. Zabbaniyah ni adalah malaikat yang bengis, yang bertugas di dalam neraka Allah. Manakala malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ada dua jenis malaikat. Satu lagi Malik, satu lagi Zabbaniyah. Zabbaniyah duduk dalam neraka Allah. Dan perwatakannya sangat ganas, bengis, tidak ada perasaan dan dia hanya mentaati, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan pada minggu lalu. Kita mungkin pernah jumpa dengan orang yang tak ada hati perut. Orang yang bengis, orang yang kaki baran, orang yang segala-galanya yang kita rasa, saya tak suka dia lah, dia ni betul-betul bergarang lah, dia ni betul-betul bengis lah, dia ni betul-betul. Sebenarnya, satu perkara yang kita selalu kena ingat, kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, ingatlah, yang mana di hari akhirat, di dalam neraka Allah, ada malaikat yang lebih bengis, yang lebih garang, yang lebih tegas, yang lebih dahsyat daripada si fulan tersebut. Okay, itu satu ingatan kepada kita. Kita tak suka orang ni, di hari akhirat kalau kita masuk neraka Allah, kita tak boleh lari daripada dia. Okay, tak akan boleh lari daripada malaikat yang bengis-bengis ni lah. Jadi Allah kata, yad'udda, malaikat penyeru ni akan menyeru mereka. Ila syai'in, kepada sesuatu. Okay, yang ini adalah Allah Ta'ala menyebutkan, sesuatu dekat sini adalah sesuatu yang manusia bencilah. Syai'in ni perkara-perkara yang mengerikan di dalam neraka Allah. Allah sebut dalam bentuk syai', sesuatu yang kita tak tahu. Serba-serbi perkara tu adalah perkara yang kita kata ngeri, perkara yang dahsyat, perkara yang azab. Ini Allah Ta'ala datangkan. Dan menunjukkan malaikat tu pun ganas. Syai', sesuatu yang mengeri menanti manusia. Dan Allah sebut yang ketiga, nukur. Iaitu perkara itu perkara yang kamu takkan ingini. Semua serba-serbi. Udara dia, makanan dia, minuman dia, dan apa sahaja yang ada dalam neraka tu, semua kamu tak suka. Kan kita dah bincang dalam banyak ayat dah. Allah Ta'ala kata apa? Di dalam neraka nanti adanya
fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Landscape neraka je azab dah. Adanya samum, udara yang membakar. Sekali angin bertiup dalam neraka, habis terbakar seluruh penghuni neraka. Ini belum azab. Ni baru cuaca dia saja. Dalam neraka adanya hamim, ada air yang mendidih. Yang kamu minum akan hancur seluruh tubuh kamu. Yang kamu akan dituangkan fasabbal ma, kan, Allah Taala akan tuangkan air itu di atas kepala penghuni neraka, wahum kalihun, dan semuanya akan jadi cacat serta merta. Fi dhillim min yahmum, dalam neraka juga ada tempat teduhan, tetapi teduhan itu adalah teduhan yang membahang. Semua dalam neraka ni Allah kata nukur. Kamu tidak akan suka dan kamu tidak akan ingin. Okey, jadi ayat ke-6 itu Allah sebut ada 3 perkara yang manusia kena cakna lah. Okey, neraka tu serba-serbi dalam keadaan kita tidak menyukainya. Okey, kemudian Allah Ta'ala pun sebut, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat yang ke-7, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradum muntashir. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di hari akhirat nanti khusya'an absaruhum, semuanya manusia ini akan dalam khusya', iaitu dalam keadaan menundukkan absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Yang ini adalah orang yang bersalah, dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, jadi dalam keadaan dia rasa malu, dia rasa terbeban dengan musibah yang dia pikul. Kemudian apa lagi? Dalam keadaan dia tak sanggup melihat apa-apa yang bakal dia tempuh itu, dia akan tunduk. Ni orang bersalah kan? Orang bersalah akan tundukkan pandangan dia, tundukkan kepala dia, dalam keadaan dia gerun untuk bertemu dengan Allah, untuk dihisap oleh Allah. Lalu kata Allah, yakhrujuna minal ajdath, dan mereka itu akan keluar daripada kubur-kubur mereka, ka'annahum jarad muntashir, adalah seperti belalang yang bertebaran. Allah gunakan perkataan jarad kat situ. Semua manusia yang keluar daripada kubur seperti belalang. Kenapa Allah sebut belalang? Pada ayat yang lain dalam surah Al-Qari'ah, Allah kata kita ni seperti kelekatu. Samalah belalang, kelekatu. Itu menunjukkan kepada kita, manusia yang rasa dia paling kuat, manusia yang rasa dia yang paling bijak, di hari akhirat Allah akan hilangkan keupayaan mereka. Allah akan hilangkan keupayaan kita. Contohlah, pada hari kiamat, kita tengok manusia kata, bumi ni akan hancur. Kita dah berlaku kiamat iklim. Kiamat iklim ni dijangkakan melalui kajian. Saintis dia kata 2040 iklim kita akan hancur, rosak. Semua satu dunia akan mengalami bencana kiamat iklim. Dia kata kiamat iklim. Yang setahu saya lah tuan-tuan, baru ni sekarang kan bulan 4. Kita baru 6 hari bulan 4. Tapi di sebahagian negara, baru ni saya tengok kawan saya berada di Bosnia, masih lagi turun snow lah. Turun snow. Maksudnya cuaca tu dia tak menentu dah. Dan kita sendiri pun duduk di Malaysia dalam keadaan yang sama. Kalau panas, panas ekstrim. Kalau hujan, hujan ekstrim. Ni situasi yang kita alami sekarang lah. Okay? Jadinya manusia ni bila dia dah kaji, dia kata, oh kita dah kiamat iklim dah. Menuju ke kiamat iklim. Nanti dunia ni akan mengalami kiamat dia. Okeylah, kita bersedia untuk pindah ke Mars, dia kata, pindah ke Marikh. Ataupun kita kena buat satu tempat yang paling selamat, shelter dalam tanah, di mantel, di dalam kerak bumi. Macam-macam manusia fikir. Allah Ta'ala nafikan. Allah Ta'ala nak kata, di hari waktu itu berlaku nanti, Allah akan hilangkan keupayaan manusia ni sama seperti jarad, seperti macam belalang. Sama macam seperti kelekatu. Yang mana kamu ni akan tidak ada kemampuan. Sebab kamu takkan boleh lari daripada situasi tersebut. Ini adalah ayat sebagai peringatan kepada manusia. Allah akan hilangkan keupayaan kita. Allah akan hilangkan tenaga kita dan kemampuan kita. Kita akan mengikuti je. Mengikut ya apa sahaja yang berlaku.
Yang kedua, belalang ni pula dia jenis terbang secara berkumpulan. Okay, ni fitrah kan kepada belalang jarat. Okay, dia akan terbang dalam keadaan berkumpulan. Okay, dia jarang-jarang terpisah lah. Selalunya berkumpulan. Manusia ni di hari akhirat nanti seperti itu. Dia bangkit kubur, bangkit ramai-ramai. Daripada kubur ke mahsyar, dia berjalan ramai-ramai. Kalau tengok daripada jauh, seperti belalang. Okay? Itu Allah Ta'ala nak tunjukkan. Dia tak ada orang yang akan lari daripada tu. Semua akan ikut je, menuruti sahaja apa yang berlaku. Sebab dia dah duduk di dalam satu sistem yang Allah telah tetapkan. Okay? Sebab mungkin ada orang akan terfikir, kenapa kita nak ke mahsyar? Kan kita boleh lari. Kan dipikir macam tu kan? Allah kata, ka'annahum jarad. Kamu akan seperti belalang. Dan Allah Ta'ala sebut muntashir, belalang yang bertebaran, spreading lah, dia kata bertebaran. Itu menunjukkan suasana itu adalah suasana yang haruk pikuk. Suasana yang kita rasa semua orang dalam keadaan ketakutan, gelisah, dalam keadaan kebimbangan untuk menghadapi hisab daripada Allah Ta'ala. Jadi dia berterbangan tu macam belalang ni, dia lari ke sana, lari ke sini, dia pusing-pusing sebab masing-masing dalam keadaan gelisah, kekalutan dan juga ketakutan yang sangat maha dahsyat. Itu adalah gambaran dan itu antara sebab kenapa Allah Ta'ala kata manusia bangkit daripada kubur ka'annahum jarabun muntashir. Okay? Ayat ni tuan-tuan adalah bercerita tentang kita. Dia bukan cerita tentang orang lain, tetapi dia sedang bercerita tentang kita. Jadi kita kena cakna sungguhlah. Dan kita kena berdoalah sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimalah amal-amal kita. Dan Allah lah yang memberi, yang menjadi perlindungan kepada kita. Okay? Baik. Nabi SAW kan sebut dalam hadis Nabi. Nabi kata manusia bangkit dalam keadaan tak berkasut, dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak berkhatan, seperti mana macam bayi kan. Ini kita selalu sebut dah. Macam bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ni. Bezanya di hari akhirat, kita bangkit dalam keadaan kita dewasa, bukan bayi. Apa yang kita nampak pada bayi ni? Dia lahir je, dia tak mampu buat apa-apa. Dia tak boleh makan sendiri, dia tak boleh minum sendiri, dia tak boleh pakai pakaian dia sendiri, dia tak boleh apa-apa. Melainkan dia hanya mengharapkan ihsan daripada orang tua dia ataupun penjaga dia. Bagi dia makan, bagi dia perlindungan, bagi dia pakaian dan segalanya lah. Macam itulah manusia di hari akhirat. Okay? Kita bangkit dan kita tak mampu buat apa saja. Kita tak mampu cari pakaian sendiri, tak mampu makan sendiri, tak mampu minum sendiri. Melainkan Allah yang beri makan. Allah lah yang beri minum. Allah lah yang memberi pakaian kepada kita. Jadi bermula sekarang adalah waktu kita mengingati Allah. Supaya di hari akhirat dalam keadaan kita susah, Allah akan mengingati kita. Okay? Ini antara pengajaran yang kita kena fahami. Sebab ini adalah hari yang kita akan hadapi tuan-tuan. Saya bagi bayangan macam ni tuan-tuan. Kalau adalah hari ini kita duduk di Subang Jaya. Saya duduk di Ijuk tuan-tuan. Saya nak sambung pengajian di luar negara. Jangan cerita pergi luar negara lah tuan-tuan. Kita nak berjalan pergi Langkawi je. Pergi Langkawi. Kita akan buat macam-macam persediaan, betul? Saya nak naik kereta ke, saya nak naik kapal terbang ke, ataupun saya nak naik kereta api. Berapa perbelanjaan yang perlu saya bawa? Saya nak tidur dekat mana? Apa pakaian yang saya perlu ada? Apa persiapan untuk anak-anak saya, pasangan saya? Kita kena fikir daripada awal sampai habis. Berapa hari, keadaan macam mana? Sebab kita nak pastikan perjalanan tu pergi dan pulang dalam keadaan selamat. Kita buat persiapan rapi kan, walaupun hanya pergi Langkawi saja. Tuan-tuan, kita semua akan pindah ke negeri yang baru, iaitu alam akhirat. Dia bukan pergi 2-3 hari tuan-tuan. Dia kekal di sana selama-lamanya. Jadi kita perlu tahu apa yang ada dekat sana. Kita perlu tahu apa situasi yang akan kita tempuhi dekat sana. Supaya kita betul-betul bersedia dan betul-betul bersiap dengan bekal-bekal kita supaya kita pergi dekat sana dalam keadaan selamat. Dan sudah tentu kita bukan pergi bersendirian. Kita akan bawa pasangan kita, kita bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita. Dan kita akan pastikan semua mereka itu persediaan dia, persediaan yang mencukupi. Okay? Kalau ke Langkawi pun yang beberapa hari pun kita buat macam-macam research, buat macam-macam perkara untuk pastikan lancar,
apatah lagi untuk ke negeri akhirat yang kekal abadi. Okey, ini ingatan untuk saya tuan-tuan dan untuk kita semua supaya kita bersiap sedia. Ini adalah hari yang bakal kita tempuhi. Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-8. Allah Ta'ala menyebutkan muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala muhti'ina ila da'. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru tu. Bila malaikat ni panggil dia, kan Allah Ta'ala sebut sebelum ni kan, yauma yad'ud da' ni, bila penyeru ni malaikat ni panggil-panggil pada mereka, muhti'ina ila da'. Mereka ni semua pergi dalam keadaan terkocor-kocor lah, dalam keadaan tergesa-gesa untuk sampai kepada kepada penyeru tadi, kepada malaikat tadi tu. Okay, mereka dalam keadaan pergi kepada penyeru tadi, iaitu malaikat. Dan yaqulul kafirun, lalu kata Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang kafir menyebutkan hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang paling susah. Ini adalah hari yang paling susah. Tuan-tuan, ini adalah dialog yang realiti. Ini adalah dialog yang Allah Ta'ala sebut yaqulul kafirun. Orang-orang kafir semua akan cakap hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sukar. Kalau kita beriman tuan-tuan dengan ayat-ayat ini, kita akan jadikan ayat ini sebagai peringatan pada kita. Kita akan jadikan ayat ini sebagai ingatan kepada kita supaya berhati-hati untuk tempuh hari yang berikut ni. Okey? Sebab Allah dah rakamkan mereka yang akan dibangkit dekat sana, menghadapi situasi di sana, mereka dah mengalami ainul yakin dan haqqul yakin. Mereka sendiri sebut hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sangat-sangat susah, hari-hari yang sangat-sangat sukar. Okey? Dan kita kena betul-betul caknalah supaya kita ambil pengajaran. Okey. Tuan-tuan perhatikan perkataan asir dekat sini. Asir. Asir dekat sini tuan-tuan dihuraikan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis lah. Kita tak bincanglah tuan-tuan, banyak sangat. Asir dekat sini adalah menunjukkan kepada hari yang maha dahsyat. Hari yang mengerikan. Hari yang penuh dengan kesulitan, kepayahan. Dan hari yang manusia semuanya dalam keadaan bermasam muka. Ini masuk asir. Asir. Okay? Sebenarnya sekali, asir ni hari tu, hari yang maha dahsyat. Hari yang mengerikan. Hari yang dipenuhi dengan perkara-perkara kesulitan. Dan hari yang manusia semuanya bermuka masam. Sebab apa? Masing-masing hanya fikir tentang diri masing-masing. Dia tak fikir lagi dah pasal orang lain dah tak fikir dah. Hanya fikir tentang diri masing-masing. Dan sebab itulah kita kena pelajari Quran dan hadis ini. Sebab dalam hadis Nabi SAW banyak bercerita tentang keadaan di Yaumul Mahsyar dan nanti. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tuan-tuan, bermula ayat yang ke-9, kalau tuan-tuan buat nota, daripada ayat 9 sampailah ayat yang saya cek. Ayat 9 sampai ayat 46. Kalau tuan-tuan tengok, ayat 9 sampai 46, Allah datangkan ada 5 contoh. Okay? Ayat 49, ayat 9 sampai ayat 46, Allah datangkan ada 5 contoh. Dan contoh-contoh ni yang Allah datangkan ni adalah sebagai teladan. Dia ada 2 sebab. Pertama, dia adalah sebagai tasliyah, iaitu hiburan pada Nabi. Sebagai hiburan dan sebagai teladan pada Nabi. Yang kedua, dia adalah sebagai ancaman kepada orang Quraisy. Allah datang 5 contoh. Bermula ayat 9 sampailah pada ayat yang ke-46. Okey, Allah datang 5 contoh cerita. Okey, baik. Cerita yang pertama, kita tengok ayat yang ke-9. Allah Ta'ala menyebutkan kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu. Okey. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, okey. Kazzabat qablahum, sebelum mereka dulu, qablahum, sebelum Quraisy. Kazzabat qaumu nuhin, kaum Nabi Nuh alaihi salam.
telah mendustakan Rasul mereka. Fakadzabu abdana, mereka telah mendustakan hamba kami, iaitu Nuh alaihissalam. Okay. Kenapa Allah sebut fakadzabu abdana? Dia mendustakan hamba kami. Sebab Allah nak rasakan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kebersamaan. Kebersamaan Nabi SAW dengan Nuh alaihissalam. Okay. Kamu wahai Muhammad, kamu tak bersendirian lah. Kamu tak bersendirian. Kamu ada dengan para nabi yang lain-lain juga. Kamu mengalami situasi yang sama dengan para nabi yang lain. Okay. Nuh, dia telah didustakan oleh oleh kaum dia. Wa qalu, dan kaum Nabi Nuh kata apa pada Nuh? Majnun, dia tuduh. Nuh, kamu ni gila. Wasdujir, dan kamu ini kalau tengok wasdujir ni dia kata sekejap saya check balik. Okey. Okey. Perkataan majnun dia kata Nuh ni gila. Wasdujir ni adalah satu label. Minta maaf. Majnun tu label. Nuh gila. Wasdujir ni adalah tekanan. Tekanan yang ditekan kepada Nuh ni, iaitu Nuh ni gila. Okey, saya nak bagi terang macam ni tuan-tuan. Nabi Nuh AS, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Kabut, dia hidup selama 950 tahun. Minta maaf. Dia berdakwah 950 tahun. Panjang tempoh dia. Dan diceritakan oleh para ulama tafsir, iaitu kaum dia dah hidup bergenerasi-generasi dah. Nabi Nuh masih lagi hidup waktu itu. Contohlah, ada seorang lelaki ni, dia kata pada anak dia, anak, ni lelaki ni majnun, dia kata. Lelaki ni gila. Kamu jangan ikut dia, dia gila. Lalu si bapa ni mati, yang tinggal anak. Anak ni membesar, dia dapat anak dia. Cuculah. Dan si anak ni bagi tahu pada anak dia, iaitu cucu pada lelaki yang mati tadi tu, bapa aku kata si lelaki ni gila, kamu jangan ikuti dia. Lalu si anak ni pun mati. Lalu yang cucu ni membesar jadi dewasa. Cucu ni pun dapat anak, cicit. Dan si cucu ni bagi tahu pada cicit, bapa aku dan datuk aku bagi tahu pada aku, si fulan ni gila dan kamu jangan ikuti dia. Lalu si cucu ni mati. So cicit ni membesar dan dia dapat anak. Apa cucut, tak ingatlah apa namanya kan. Dan dia pun bagi tahu pada anak dia, lelaki ni gila dan jangan ikuti dia. Itu namanya wasdujir. Dia bukan sekadar dilabel gila, tetapi dia diancam generasi ke generasi. Okay? Dia ancam, dia ulang-ulang perkataan tu sampai jadi konsisten. Tuan-tuan boleh bayangkan, bergenerasi-generasi menyebutkan Nuh ni gila, Nuh ni gila. Jadi ayat ni menjadi tasliyah, hiburan kepada baginda Nabi SAW. Macam mana hiburan? Bukan suruh Nabi ketawa, tetapi sebagai penguat semangat. Muhammad, kamu tak bersendirian. Okay? Ada Nabi sebelum kamu telah melalui lebih teruk daripada ni. Lebih dahsyat yang telah kamu lalui. Antaranya iaitu Nuh alaihissalam. Okay? Ini antara tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun Taala menyebutkan fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Lalu Nabi Nuh ni pun berdoa merayu kepada Allah dan berkata, anni maghlub, aku ni telah dikalahkan oleh kaumku. Fantasir, maka wahai Allah, kau datangkanlah pertolongan. Kau datangkanlah bantuan. Sebab tuduhan ni dah bergenerasi dah. Dan Nabi Nuh berdakwah dalam tempoh 11 tahun. 11 tahun berdakwah ni, hanya seorang sahaja yang beriman. Daripada 11 tahun tu, seorang sahaja beriman. Cukup 950 tahun, yang beriman hanya 80 lebih orang sahaja. Okay? Baik. Kita tengok tuan-tuan. Minta tolong Syikin, cuba tengok surah Hud, surah 36. Okay, tengok surah Hud, surah yang ke-36. Atas lagi. Lagi. Okay. Surah yang ke-11 ayat 36. Okay, tuan-tuan tengok daripada ayat 36 sampailah ayat yang ke-39. Okay, Allah kata apa?
wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'min min qaumik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah wahyukan kepada Nuh alaihissalam, annahu la yu'min min qaumik, iaitu tidak ada lagi yang beriman daripada kaum kau. Maksudnya Nabi Nuh ni dia dakwah sampai satu tahap Allah kata dah tak payah dah. Tak payah dah. Tak payah dakwah dah, berhenti dakwah. Sebab apa? Tidak lagi yang akan beriman. Kita belajar bahasa Arab kan? Ada beza perkataan la, ada beza perkataan lam, ada beza perkataan lan. Okey, kalau lan ini adalah menunjukkan selepas ini tidak ada lagi yang beriman dah. Kau buatlah apa sahaja pun. Kita pun dah baca surah Nuh, kita pun dah tafsir surah Nuh. Allah Taala datangkan Nuh ni dia merintih pada Allah, dan Allah sebut apa yang ada pada isi hati Nabi Nuh pada surah Nuh. Dia merayu, dia sebut pada Allah Ta'ala, dia dah dakwah secara terbuka, dia dakwah secara sembunyi, dia berdakwah malam, siang, macam ni kaedah, macam itu kaedah. Semua cara dia buat, degil. Bahkan mereka ambil jari, tutup di telinga, tutup kepala, lari daripada Nabi Nuh AS. Last sekali Allah kata ayat ni, Nabi Nuh tidak lagi yang ada yang beriman dah. Illa man qad aman. Melainkan yang dah beriman je. Yang beriman ni je beriman. Lepas ni tak ada orang beriman dah. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan sekarang ni kamu jangan kecewa dah. Kamu jangan tertekan dah dengan apa yang mereka lakukan. Dah, selesai. Ini bukan tugas kamu dah. Kamu telah menjalankan tugas kamu. Sekarang ini adalah tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab itu dalam kehidupan ni tuan-tuan, kita buat apa yang kita mampu. Okey, kita buat apa yang kita perlu buat. Dan Allah akan buat apa yang perlu dia buat. Saya selalu teringat bila buat kerja dakwah ni, kita teringat Puan Shima selalu cerita tentang Abu Aminah, Dr. Bilal Philip kan. Dr. Bilal Philip akan selalu dia cerita kan, bila dia dakwah pertama kali tu, yang datang jadi audien dia seorang je. Okay, yang datang dengar kuliah dia seorang sahaja. Bahkan yang datang tu pula bukan datang, dia perlu dijemput, ambil pula. Ambil, bawa pergi tempat, okey, dia pun cerita dakwah, cerita agama bermula seorang. Dia buat mana yang dia mampu. Tetapi akhirnya hari ni macam mana audiens dia? Sebab dia buat kerja dia. Allah buat kerja Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi Allah Taala bagi tahu kepada kita, kepada Nabi SAW, kamu tak perlu stres. Okey? Fala tabtais. Jangan kecewa dan jangan stres. Sebab Nuh ni dia nak kaum dia selamat. Perasaan, sifat sebagai seorang Rasul tu ada. Dan Allah sangat memahami. Tapi Allah kata, kalau mereka tak nak beriman, nak buat macam mana? Dan ini adalah pujukan kepada Nabi. Quraisy, keluarga Nabi. Ini bangsa dia, keluarga dia. Pakcik dia, Abu Talib, keluarga Nabi. Tapi tak beriman. Kamu tak boleh nak buat. Kamu tak boleh nak halang. Kamu tak boleh nak cakap apa-apa. Tak perlu kecewa. Terpulanglah kepada mereka. Lalu Allah kata apa? Wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wasna'il fulk. Dan sekarang ni kamu bina kapal. Allah Taala guna kata wasna'il fulk. Kamu bina kapal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh ni dia adalah seorang rasul, pendakwah. Sekarang ni ditukar profession dia, iaitu sebagai seorang engineer kapal pula. Dan dia telah ditertawakan. Ini saya cerita Majnun, yang Allah Taala kata tadi, Majnun was dujir tu. Okey. Dia ejek-ejek oleh kaum dia, wahai Nuh, kamu dah pencen ke? Tuan-tuan boleh bayangkan orang yang berdakwah 950 tahun dengan konsisten, lama tempoh ni, tiba-tiba bila dia berdakwah tu, last kali dia berhenti. Orang akan perli kan? Dah berhenti dakwah ke? Dah buat kapal ke? Buat pula kapal ketika musim panas. Okey, yang kering kontang. Waktu cuaca sangat panas, kering kontang. Buat pula kapal atas gunung. Okay, yang ini menyebabkan Nabi Nuh ni ditertawakan oleh kaum dia. Okay, bi'ayunina wa wahyina. Okay, yang mana Allah Taala kata apa? Dengan perhatian kami. Okay, wa wahyina, dan juga melalui panduan wahyu kami. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ni memilih
Nabi Nuh alaihissalam bina kapal mengikut Allah Ta'ala. Kamu buat saja apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dari sudut design dia, dari sudut saiz dia, dari sudut bahan-bahan dia, ikut saja panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, mereka menyebutkan angka secara tepat lah, iaitu berapa besar saiz kapal Nabi Nuh alaihissalam. Berapa hasta, berapa besar, berapa luas ni, itu adalah standard yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Okay? Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan kamu jangan menyalahkanlah yang dizalimi ni, sebab mereka itu adalah golongan yang mughraqun lah. Allah Ta'ala sebut ni kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'u min qaumih sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzab yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia pun, iaitu Nuh pun membina kapal. Dia pun bina kapal lah. Dan semua yang mengikuti dia itu pun bina kapal. Dan setiap orang yang melalui dia, yang kaum dia tu, bila nampak Nabi Nuh pun, dia kata, sakhiru min. Dia ni mengarut lah. Macam tu lah. Kau ni, gila lah. Macam-macam tuduhan. Qala in taskharu minna. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ini tuan-tuan boleh bacalah ayat ni. Dia perli-perli Nabi Nuh alaihissalam nak kata majnun wasdujir. Ini kata majnun wasdujir. Nabi SAW bila dia dengar cerita ni, Nabi akan rasa apa? Aku ni taklah teruk sangat. Sebab Nuh lebih dahsyat. Nabi duduk di Mekah 10 tahun tuan-tuan. 13 tahun duduk di Mekah. 13 tahun Nabi dakwah terbuka tu baru 10 tahun. Kalau ni dibayangkan dengan Nuh 950 tahun. Kita sendirilah kalau mengalami situasi yang sukar dan kita bandingkan dengan orang yang lebih dahsyat, lebih terbeban dengan ujian kita, kita akan rasa lebih ringan dengan beban yang kita pikul. Dan inilah yang Allah Ta'ala beri pengajaran pada baginda Nabi dan beri pengajaran kepada kita. Okay? Lalu fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzab yukhzihi wa yahilu 'alaihi 'adzabun muqim. Ini tuan-tuan boleh bacalah. Okey, ini antaralah macam mana Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tekanan yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dia berhenti tu, dia tak nak berhenti dakwah, tapi atas perintah Allah. Dan dia diperli-perli oleh kaum dia. Dah pencen ke? Contohlah dalam bahasa kita, dah pencen ke? Oh, ingat nak kerja dakwah lagi? Dah buat tukar kerja lain pula? Dah tukar profession ke? Itu perkataan yang menyakitkan lah. Okay, itu yang berlaku pada Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kita kembali balik. Lalu Nabi Nuh pun kata pada ayat 10 tu, tengok balik pada surah Al-Qamar. Tengok ayat 10 tu. Lalu Nuh pun kata, inni maghlubun. Wahai Allah, inni maghlubun. Aku ni adalah orang yang telah dikalahkan lah. Fantasir. Dan sekarang ni kau tolonglah aku. Kau menangkanlah aku, wahai Allah. Fafatahna abwabas sama'i ba'im munhamir, kata Allah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kami pun telah membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan ma'in munhamir, air yang mencurah-curah. Okay, air dekat sini tuan-tuan, dia bukan air yang menurunkan rahmah. Ini adalah air yang diturunkan, ini adalah air yang azab. Okey, kejap saya tengok dekat sini disebutkan di dalam tafsir tuan-tuan. Perkataan munhamir ni air yang melimpah. Okey. Sebab itu Allah tak gunakan perkataan ma'. Selalu kita baca Quran wa anzala minas sama'i ma'. Allah turunkan air daripada langit. Allah turun hujan. Sampai bumi dia meresap. Kan? Tetapi pada ayat ini Allah kata ma'in munhamir. Air itu tak meresap dalam bumi. Air itu melimpah. Dia turun dan dia melimpah. Ini azab tuan-tuan. Azab. Air yang Allah turunkan itu menjadi azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan boleh tengok. Air yang Allah turunkan ini tuan-tuan, iaitu tuan-tuan tengok surah Al-Ankabut ayat 4. Baik, minta maaf.
Cuba tengok surah Al-Ankabut pertama. Puan Syikir ni minta tajak surah Al-Ankabut. Saya nak double check je Surah Al-Ankabut. Ni kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan tengok surah Al-Ankabut. Surah yang ke surah 29, tuan-tuan baca ayat yang ke sekejap saya double check. Sekejap Okey, tengok ayat yang ke-14. Okey, tengok ayat yang ke-14. Allah kata apa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim. Dan Nuh ni bersama dengan kaum dia alfasanatin illa khamsina amma. Dia berdakwah selama 1000 tahun. Melainkan 50 tahun. Artinya 950 tahun lah dia berdakwah. Fa'akhadhahumut tufan. Kata Allah Ta'ala. Lalu Allah timpakan kepada mereka tufan. Orang Melayu kata taufan. Taufan kita merujuk pada angin kan tuan-tuan. Tapi at-tufan, azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh ni adalah dari sudut air. Ini namanya ma'in munhamir tadi tu. Ma'in munhamir. Apa maksud ma'in munhamir? Ini at-tufan ni. Tufan ni apa tuan-tuan? Tufan dia datang daripada perkataan tawaf. Tawaf. Iaitu berputar. Dan Allah sebut ada alif nun kat belakang tu. Itu namanya musanna. Ada bilangan 2. Artinya, dia adalah air yang turun daripada langit dalam keadaan berpusing. Dan air yang keluar daripada bumi berpusing. Okay, ni azab lah ni. Itu yang jadi banjir besar tu. Daripada bumi keluar tak berhenti dan yang daripada langit turun pun tak berhenti. Okay, nanti tuan-tuan akan tengok. Saya akan bincang tuan-tuan. Sebab nak bagi tahu tuan-tuan ni. Dia bukan air yang turun saja. Dia bukan air yang keluar saja. Tetapi dalam keadaan berputar. Okay, azab dia dalam keadaan berputar. Kita boleh bayangkanlah dahsyat. Bila air ni berputar, artinya dia berputar, dia takkan berputar macam tu. Mestilah dia berputar kerana ada tekanan angin kan, betul? Baru dia berpusing kan. Jadi kita boleh bayangkan macam mana suasana tu dengan ribut taufan dengan air daripada langit turun berputar, air daripada bumi berputar. Ini adalah azab lah yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ayat bawah tu fa anjaynahu wa ashabus safinah. Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang menaiki kapal itu. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan itu sebagai ayah tanda lil alamin, kepada alam ni. Okey, baik. Kita patah balik. Saya minta maaf ini kita pergi balik macam tu supaya nak bagi jelas lah. Kalau ibu buat nota, tulis je ayat 11 tu, nota dia surah tadi surah Al-Ankabut ayat 14 buat nota sikit. Okey, sekarang Cik Syikin lah yang paling penat ni. Okey, boleh Syikin? Boleh Ustaz, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian tengok. Ni surah mana ni? Okey, surah Al-Qamar, tengok ayat yang ke-11. Allah kata, kami buka langit ni, pintu dia turun air yang melimpah. Wa fajjarnal arda uyuna. Daripada langit turun air, daripada bumi pun keluar air. Tengok, Allah kata wa fajjarna, dan kami telah pancarkan, memancut air tu, fajar. Selalu kita sebut kata fajar kan? Naik fajar ni. Fajar ni macam mana? Dia terbit tuan-tuan. Fajar ni dia terbit dia keluar daripada bawah kan? Jadi perkataan fajar ni adalah menunjukkan kepada daripada bawah dia naik ke atas. Okey? Jadi Allah Taala kata, Allah jadikan wa fajjarnal arda uyuna. Tuan-tuan perhatikan ayat ni tuan-tuan. Allah kata bumi itu telah memancarkan air dia, mata air. Allah tak kata wa fajjarnal uyun. Allah tak kata Allah pancarkan mata air. Maksudnya bumi itu keluar mata air. Tak. Allah keluarkan mata air itu memancut-mancut. Tak. Allah gunakan perkataan wa fajjarna al-ard. Allah guna perkataan bumi kat situ. Artinya seluruh permukaan bumi ni berubah menjadi mata air yang memancut. Atas gunung, bawah gunung, apa lagi? Celah bukit, dalam gua, semua menjadi uyun. Sebab itu Allah sebut perkataan uyun. Ni dalam bentuk plural kan? Daripada perkataan ainun, mata air. Seluruh permukaan bumi. Jadi macam ni tuan-tuan. Dalam bahasa Melayu kita macam ni. Kalau kita lah yang ibu-ibu ayah-ayah kan, kita dah makin berusia, kita pun sembang dengan kawan-kawan kita, kita kata macam ni.
rambut saya ni dah kepala saya ni dah putih dah. Dalam bahasa Melayu kita faham. Kepala putih tu maksudnya apa, Syikin? Macam mana Ustaz? Kalau kita kata, kita cerita dengan kawan kita, kepala saya ni dah putih dah, kepala saya Dah putih. tua Apa? dah kita ni, gitu. Dah Dia ni dah dah tua dah tua, saya. bila sebut kepala putih tu, maksudnya seluruh kepala dia dah tumbuh uban, betul? Ya. Seluruh kepala dia tumbuh uban. Kita kata kepala kita dah putih dah. Mm-mm. Jadi bila Allah kata Allah pancutkan bumi ini dengan uyun, dengan mata air, itu menunjukkan seluruh permukaan bumi ini keluar air yang memancut-mancut. Okay, tidak ada yang tak tenggelam, semua tenggelam. Itu perkataan yang Allah gunakan al-ar. Allah tak kata wa fajjarnal uyun. Mata air terpancut. Maksudnya mata air yang sedia ada terpancut lah. Tapi Allah kata al-arda uyun. Bumi ni dah berubah jadi mata air. Dan benda ni tuan-tuan bukan benda yang kita kata oh ni cerita dulu-dulu ni mungkin tipu. Tak tuan-tuan. Saya pergi ke Hallstatt di Austria, di dalam gunung, di Gunung Alps kan. Kita tengok ada Gunung Alps. Gunung Alps ni tuan-tuan, yang gunung-gunung yang ada dekat Switzerland lah, yang ada sikit di Germany, yang ada dekat Austria ni tuan-tuan. Di Hallstatt tu, gunung tu, dalam tu ada garam tuan-tuan. Dalam tu ada garam. Dalam gunung tu ada garam. Saya tengoklah macam mana dia buat museum di dalam gunung tuan-tuan. Museum dalam gunung tau. Dalam gunung tu dia buat museum. Kita masuk dalam tu dia buat macam-macam lah. Dan ditunjukkan ni cerita berapa ribu tahun saya tak ingat lah. Ada disebut beribu-ribu tahun yang awal dahulu, 3,000 tahun lepas ke 300,000 tahun lepas. Ditunjuklah macam mana ada garam dalam gunung batu ni. Macam mana ada garam dalam gunung batu ni. Dia kata asalnya adalah kawasan ni telah ditenggelami oleh air. Kawasan ni ditenggelami oleh air. Lalu bila dah ditenggelamkan oleh air, kemudian meletuslah gunung berapi. Bila ada gunung berapi, maka ada selaput. Minta maaf. Sebelum terletus gunung berapi, kawasan tu ditutup dengan salji. Dia freeze. Dia beku. Air garam tu, air lautan tu melimpah, kemudian dia beku. Bila dia beku tu, air tu tersimpan lah. Bila tersimpan, kemudian ada letusan gunung berapi. Ada lava. Lava tu akan mengeras pula. Dia jadi permukaan. Macam batu. Okey. Kemudian berlakunya pergerakan plate tektonik pula. Ribu tahun kan. Bergerak. Akhirnya dia menaik menjadi gunung. Dan sebab itu, dalam gunung tu adanya garam. Sebab dikaji macam mana ada garam dalam gunung ni. Banyak gunung tak ada garam. Gunung ni ada garam. Okey. Sebabnya datang daripada inilah air pernah meletus satu dunia ni dipenuhi dengan air lautan. Dan saya bila dengar tu dan bila saya tengok tu terus terfikir, inilah yang Allah Taala tunjukkan melalui kisah Nabi Nuh AS. Bahkan kalau tuan-tuan pergi ke Hallstatt tu, tuan-tuan masuk dalam kawasan gunung tu tuan-tuan, garam masih lagi ada. Kita panggil garam batu lah. Garam masih lagi ada. Dan dalam tu, saya terkejut tuan-tuan. Ada satu tasik. Dia panggil tasik cermin. Subhanallah. Dalam gunung tuan-tuan, ada tasik cermin. Yang berapa ribu kaki daripada laut ni, paras laut ni tuan-tuan, ada tasik di dalam gunung. Yang luar dia tu dipenuhi dengan salji tau. Luar tu penuh dengan salji. Dalam tu ada tasik di dalam gunung. Subhanallah. Ni Allah Ta'ala punya kuasa lah. Dan yang saya nak relatekan kepada tuan-tuan, iaitu tak ada manusia yang menafikan peristiwa ni berlaku. Iaitu banjir berlaku ke seluruh permukaan bumi ni. Sebab itu Allah gunakan perkataan, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Allah pancutkan bumi ni, seluruh permukaan bumi yang tuan-tuan tengah berdiri ni. Saya tengah berceramah, tuan-tuan tengah duduk di rumah, kita tengah memandu ni. Tuan-tuan kena bayangkan, semua kawasan ni telah menjadi uyun, mata air yang memancut. Ini kuasa Allah Ta'ala. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertemulah air tu. Faltaqal ma'. Bertemulah. Air yang turun daripada langit tadi tu. Ma'in munhamir tadi tu. Air yang melimpah daripada langit tu. Dan air yang keluar daripada bumi yang macam mata air ni. Dia bertemu. Ala amrin. Di atas satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad qudir. Yang daripada langit Allah tetapkan berapa banyak dia punya jumlah dia. Yang daripada bumi pun Allah Ta'ala tetapkan mengikut jumlah dia. Ini adalah melalui pengetahuan ilmu Allah. Kita kena faham benda ni tuan-tuan. Kerana apa?
Sebab selalu kita akan sebut, oh kita ni berlaku banjir ni, sebab ni lah ni. Sebab hujan. Kita selalu kata kan. Oh banjir ni sebab ni lah ni. Kita kena ingat tuan-tuan, bila kita kata macam tu, seolah-olahnya Allah tidak ada ilmu. Allah turunkan air hujan, tak tahu had dia. Tak tahu had dia, akhirnya jadi banjir. Allah Ta'ala maha mengetahui. Macam mana berlaku banjir? Sebab itu adalah ketetapan qadar yang Allah telah tetapkan. Kenapa air ini melimpah? Sebab dia berlaku dengan ilmu Allah. Allah telah tetapkan macam tu, dia melimpah. Bukan sebab Allah tak tahu, air hujan terlebih had pula keluar. Bumi ni macam ni pula, tak. Dan Allah Ta'ala sebut, benda-benda ni berlaku semuanya, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasaba aydin nas. Kerosakan yang berlaku di atas lautan, di atas muka bumi ni adalah berlaku disebabkan tangan-tangan manusia. Kita sendirilah yang buat kerosakan. Okey? Tapi apa yang berlaku adalah dengan ilmu Allah. Allah telah tetapkan kadar-kadar dia. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah mengangkutnya, iaitu Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan para sahabat dia, ala dhati alwahin, di atas bahtera yang dibina. Alwah wa dusur. Alwah ni iaitu papan-papan. Di atas papan-papan wa dusur. Dan juga dengan paku-paku. Tuan-tuan tengok ni Allah Ta'ala nak sebut. Iaitu penciptaan kapal Nabi Nuh ni adalah penciptaan yang kita kata apa tradisional lah. Nak kata tradisional ke? Allah Ta'ala highlight ni sebab nak bagi tahu dia dibina tu dengan kadar sekadarnya saja. Tidaklah canggih-canggih. Okay? Tapi sekadarnya. Dia bukan satu, nak bagi tahu dia bukan satu kapal yang Allah turun daripada langit, tak. Dia kapal yang Allah Ta'ala datangkan mukjizat, tak. Tetapi kapal yang dibina sendiri oleh Nabi Nuh alaihissalam. Okay? Dia dibina dengan papan-papan dan dia dibina dengan paku-paku. Maksudnya asas saja, asas. Okay? Sangat asas. Tetapi macam mana kapal ni selamat? Okay. Selamat itu bukan pada kapal tu sebenarnya. Selamat itu adalah pada tajri bi'ayunina. Ini benda ni kena pegang tuan-tuan. Tajri bi'ayunina. Dia selamat, dia boleh belayar tu bi'ayunina. Dengan ayun ni kan macam mata kan. Dengan apa kita panggil dengan pemeliharaan daripada Allah. Okay. Ini nak tunjuk pada Nabi SAW. Nabi Nuh ni, dia minority. Kaum dia majority. Tapi Allah selamatkan bukan kisah pada minority, bukan kisah pada majority. Bukan kisah pada kamu mampu, pada kamu tak mampu. Tak. Selagi kamu berdiri di jalan Tuhan dan kamu berada di jalan kebenaran, Allah yang akan selamatkan kamu. Itu mesej sebenarnya yang Allah nak tekankan. Okay. Kalau ikut pada kapal, dia bukan kapal yang bukanlah kapal yang macam hari ni ada swimming pool, ada shopping complex, ada restoran, ada beribu bilik. Bukan kapal macam tu. Dia hanya kapal yang daripada alwah wa dusur. Kapal daripada papan dan kapal yang datang daripada paku-paku sahaja. Lautan tu pula bergelora tuan-tuan dengan air daripada langit, air keluar daripada bumi. Tetapi dia selamat adalah kerana bi'ayunina. Okay, dalam hidup kita macam tu tuan-tuan. Ada benda yang kita tempuh, saya rasa susah. Saya rasa saya tak boleh buat. Saya kenal diri saya. Tapi tuan-tuan, kalau benda tu baik untuk agama kita dan kita berada di jalan yang benar, teruskan tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala lah yang akan memudahkan. Okay? Allah lah yang akan memudahkan. Dan Allah lah yang akan membantu sesiapa yang dia kehendaki. Ini benda yang kita kena pegang lah. Okay? Kita berada dalam kumpulan minority. Semua orang buat macam ni, kita bercanggah. Bukan bercanggah, macam tak sama dengan majority. Tapi kita bukan pegang siapa yang majority, siapa yang minority. Yang kita pegang, adakah ini kebenaran ataupun kebatilan. Kalau berdiri atas kebenaran, jalan je tuan-tuan. Walaupun kita minority. Sebab yang memudahkan kita adalah Allah. Yang memudahkan kita adalah Allah. Saya rasa pengalaman PMP sendirilah kan. Puan Shima, Abang Shuaib kan. Kita
dengan PMP daripada mula start. Puan Shima pun selalu bagi tahu, tak ada asas, kita pun tak pernah buat NGO, kita tak pernah ni. Tapi pertolongan tu ada je. Sebab apa? Selagi mana niat kita benar. Kan? Allah bantu kita tu melalui apa yang kita niatkan. Allah akan mudahkan banyak perkara melalui apa yang kita niatkan. Kita bertemu dengan orang ni, kita jumpa dengan orang ni. Ada je sahaja bantuan-bantuan daripada Allah yang kita tak sangka-sangka. Allah sentiasa mudahkan. Tajri bi'ayunina. Okay? Kalau seperti mana Nuh melalui kesulitan atas lautan tu, yang dia tak tahu apa yang ada dekat bawah, dan dia tak tahu apa yang ada dekat atas, dia hanya duduk atas bahtera dia je. Macam itulah kita dalam kehidupan kita. Kita tak tahu apa yang ada depan kita. Kita tak tahu apa yang kita akan tempuh. Tapi selagi berpegang dengan Allah Ta'ala, berpegang dengan kebenaran bersama dengan Allah, Allah lah yang akan tajri bi'ayunina. Allah Ta'ala lah yang akan memudahkan kita melalui pengawasan dia. Jaza'al liman kana kufir, kata Allah Ta'ala. Dan kami telah menimpakan balasan kepada orang yang kafir. Orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Banjir itu telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah saksi pada Nuh dah. Kita dah saksi dah pada Nabi-Nabi yang lain. Nanti Allah Ta'ala sebut cerita Nabi-Nabi lain. Ada 5 contoh dekat situ. Dan kita dah saksi dah kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, contoh ni bukan satu, tuan-tuan. Contoh ni banyak. Allah datang banyak contoh. Nabi ni, Nabi ni, Nabi ni. Dan sekarang adalah era kita, zaman kita. Kita lah ambil pengajaran daripada kisah-kisah para Nabi ni untuk kita pegang sungguh-sungguh. Dan kalau kita mengalami kesulitan, jadikanlah kisah mereka sebagai penguat kita. Tetap berada di jalan kebenaran, Allah Ta'ala akan bantu. Orang yang berpaling daripada Allah, Allah Ta'ala akan dibinasakan. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaqad taraknaha ayah. Dan sesungguhnya taraknaha, dan kami telah tinggalkan. Apa yang tinggalkan? Ha dekat sini kan, merujukkan kepada nya. Nya tu adalah untuk muannas. Bukan taraknahu. Ha kat sini adalah as-safinah, iaitu kapal Nabi Nuh. Okey, kami telah tinggalkan kapal Nabi Nuh itu ayah, sebagai satu pengajaran, tanda kebenaran, tanda pengajaran ataupun tanda kebesaran Allah. Para ulama tafsir menyebutkan apa yang Allah tinggalkan pada kapal ni ada 2. Okey, kalau tuan-tuan buat nota, apa yang Allah tinggalkan tanda ni pada kapal Nabi Nuh tu ada 2. Sekejap, saya dah baca. Okey, pertama, kata Ibnu Katsir, Allah tinggalkan kapal tu. Kat mana kapal tu? Dalam ayat yang lain Allah kata kapal tu dia terdampar di Jabal Jud. Jabal Judi hari ni Jabal Judi. Mungkin dah tukar nama kan. Manusia pun kajilah, ada yang kata dekat Turki. Mana lagi Ada banyak tempat lah. Okay. Baik. Kenapa Allah tinggalkan kapal tu? Tarokna ni maksudnya ditinggalkan. Kenapa Allah tinggalkan kapal tu? Sebab Allah kata untuk ayah sebagai tanda pengajaran, tanda pelajaran. Ada 2 kat sini. Pertama, iaitu kata para ulama tafsir, iaitu kapal tu dibiarkan atas gunung tu. Gunung tu sangat tinggi kat Jabal Jud ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan search, dia sangat tinggi. Macam mana kapal tu duduk atas tu, itu menunjukkan kepada kita lautan ni yang tenggelamkan bumi ni, lautan tu sangat tinggi. Okay, hujan tu sangat lebat. Dia dalam keadaan dia melimpah sangat banyak. Okay, jadi kapal tu duduk atas tu. Dia menjadi tanda pelajaran, iaitu merujuk kepada generasi Nabi Nuh dan generasi selepas zaman Nabi Nuh tu masih lagi boleh saksikan kapal tu berada atas gunung. Sebab yang ada atas kapal Nabi Nuh ni ada 80 orang lebih je. Dan itulah menjadi permulaan baru pula kepada generasi manusia kan. Pecah pula. Yang anak Nabi Nuh yang ini bangsa Arab. Anak yang ni minta maaf ini adalah kita panggil apa? Daripada benua Afrika. Yang ini datang daripada dia ada 3, dia ada 4 orang anak. Satu yang tenggelam tu, 3 tu pecah pada bangsa-bangsa yang ada lah. Majoriti hari ni lah. Yang berkulit hitam, yang daripada bangsa Arab dan yang berkulit sawo matang. Lebih kurang macam itulah Ada 3 ni lah. Okey. Kita ni pecah-pecah tuan-tuan.
Jadi kapal tu ditinggalkan kat atas tu adalah untuk disaksikan oleh generasi selepas tu. Ada generasi selepas zaman Nabi Nuh dan beberapa generasi tu masih lagi kekal dapat tengok kapal tu masih lagi in real ada atas kapal atas gunung Jud. Itu dimasukkan oleh ulama tafsir tarakna ayah. Kamu tak boleh nafikan, kamu sendiri dulu tengok. Dan hari ni manusia pun kaji kan tuan-tuan. Sampailah dia hancur kapal tu dah ranap dah berdebu dah. Manusia pun kaji. Manusia kata apa? Kita dah jumpa dah satu gunung yang di puncak tu macam rata je dan dia bentuk macam kapal. Tuan-tuan boleh tengok ni dibawa macam-macam media dah tunjuk. Dan bila digali tuan-tuan, tak dinafikan dia jumpa ada lagi sepihan kayu di kawasan tersebut lah. Maksudnya atas gunung tu dia gali ada kayu-kayu yang ada. Itu menunjukkan kapal tu mungkin rapuh. Hancur kan dah ribuan tahun tuan-tuan. Jadi dia rapuh tapi kayu tu masih lagi kekal lah yang dah yang jatuh ataupun yang dah sebati dengan gunung, dengan tanah dan sebagainya tu ada jumpa lagi sepihan-sepihan kayu-kayu tersebut. Kita tengok dan kita menjadi saksi lah. Ini adalah ayah tanda peringatan. Bukan kayu kokar Puan Syima, bukan kayu kokar. Tolong please. Please bukan kayu kokar. Okay. Wallahu a'lam. Kita tak tahu kayu apa. Okay. Jadi bila ditanya kenapa ada kapal tu, itu adalah satu pelajaran, ingatan kepada kita. Allah boleh hancurkan sesiapa saja. Okay. Itu pertama. Yang kedua, taraknaha ayah dekat sini, Allah jadikan kapal itu sebagai tanda pelajaran. Ini bagi kita pula. Yang kita tak tengok kapal Nabi Nuh tu. Orang kata atas bukit ni lah, orang atas bukit ni, tak apalah. Tapi kita kena ingat, kapal yang berlayar atas lautan itu adalah, kita kata apa, pemula dia adalah Nabi Nuh AS. Jadi, bila kamu tengok kapal, manusia cipta kapal dengan teknologi yang makin lama makin canggih ni, bukan sekadar tengok kapal, kamu boleh berlayar, wow, hebat kapal ni. Tidak, tuan-tuan. Tetapi ingat kepada Nuh AS. Macam kita lah hari ni, tuan-tuan. Selalu dikenang-kenangkan. Oh, telefon siapa cipta? Si Fulan ni. Lampu siapa cipta? Si Fulan ni. Kita hanya kenal. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku sebaliknya. Orang pun bawa cerita. Si Fulan ni ciptakan kapal terbang. Macam ni susah dia, bla 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 bla. Kita pun, dapat inspirasi. Si Fulan ni ciptakan telefon. Macam ni keadaan dia, bla 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 bla. Kita dengar pun, wow, hebat. Bila kita tengok kapal, dia boleh berlayar, dia jadi pengangkutan, dia jadi itu, dia sepatutnya jadi pelajaran kepada kita. Ini pernah berlaku pada alam ini, pernah ditenggelamkan oleh Allah dan Allah telah selamatkan Nuh AS dan juga pemula-pemula generasi alam ni. 80 orang lebih tu Allah Ta'ala ciptakan. Dan ingatan kepada kita mereka ni, iaitu kapal ni sangat berkait dengan Nabi Nuh dan sangat berkait dengan azab Allah. Tapi hari ini manusia tak jadi pelajaran. Ada kapal, ada kasino dalam dia. Dalam kapal, ada perzinaan di dalamnya. Dalam kapal, adanya bar dalam dia. Ada apa lagi? Adanya shopping complex, ada makan benda yang haram, ada itu, ada. Manusia tak jadikan kapal itu sebagai satu pelajaran. Sedangkan Allah tinggalkan kapal tu. Nabi Nuh cipta kapal yang paling asas. Tapi lepas tu Allah tambahkan pengetahuan manusia. Manusia boleh cipta kapal yang lebih hebat. Tapi akhirnya manusia melihat kapal saja. Dia tak jadikan sebagai pelajaran. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita pergi ke pantai, bawa anak kita, cucu kita berjalan. Okay? Kita lihat kapal ni dan kita jadikan dia sebagai satu ingatan pada anak kita. Oh ni, kapal ni macam ni Nabi Nuh. Kita berjadikan satu point untuk kita bercerita kepada anak-anak. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut. Wa taraknaha ayah. Sebagai satu tinggalan yang menjadi pelajaran kepada manusia. Okey, baik. Puan Syima tanya, Ustaz, apakah dinosaur pupus selepas banjir besar itu? Oh, yang ni saya tak mampu jawab lah. Saya tak tahu. Kena tengok pada tahun dinosaur, kan? Tahun berlakunya banjir ni, wallahualam dah. Ni bukanlah dalam pengetahuan saya, wallahualam. Saya tak pasti. Okey. Baik, kemudian tengok Allah Ta'ala sebut lagi. Fahal min muddakir, kata Allah. Fahal min muddakir. Adakah kamu ni mahu beringat, muddakir? Adakah kamu ini ingin mengingat? Saya tengok pada tafsiran dia kata muddakir ini adalah adakah kamu ini ingin mengambil pelajaran? Muddakir. Adakah kamu nak jadikan ini sebagai pelajaran? Apa tak? Sebab itu para ulama tafsir sebut tadi tu.
Yang generasi awal tengok kapal tu in real, ada lagi. Ambil tak pelajaran? Kita tak nampak kapal tu dah. Tapi kita nampak teknologi kapal berkembang. Siapa pemula dia? Nuh alaihissalam. Adakah kapal itu menjadi peringatan kepada kita? Kita tanya pada diri kita. Kalau betul-betul jadi peringatan, kenapa kamu tergamak buat maksiat atas kapal? Kenapa kamu buat benda yang haram atas kapal? Kenapa kamu langgar perintah Tuhan atas kapal? Sedangkan kamu duduk atas kapal, dalam lautan ni sangat dalam dan kamu tak tahu apa-apa saja. Dan Allah boleh buat apa saja. Tapi manusia tak ambil pelajaran. Okey? Lalu kata Allah lagi, "Fakaifa kana azabi wa nuzur." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan perhatikanlah bagaimana azabi, azab aku, wa nuzur, dan amaranku. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Tengok ayat 16 ni, apa yang pelik? Siapa boleh bagi tahu saya apa yang pelik pada ayat 16 ni? Ha, ayat 16 ni, apa yang pelik? Ha, siapa yang boleh try? Ada Puan Amirah. Puan Amirah nak try? Puan Norisa, Puan Fini, ada nak try tak? Ada tak pelik? Okeylah, saya bagi clue. Pada perkataan nuzur tu, perhatikan, ada pelik tak? Tengok terjemahan, tengok dia punya ayat tu. Ha, jumpa tak? Ha, Shikin ada? Shikin boleh dapat? Ustaz. Shikin dapat tak? Um, Ha, tak dapat Ustaz, tapi I think Allah dah bagi secara repeatedly the amaran-amaran tu. Is it? okey. Okey, cuba tengok ini. Terjemahan ni tulis apa? Kesan amaran-amaranku. Okey, amaranku. Kalau dalam bahasa Arab, ku tu dia tulis apa? Nuzuri. Sepatutnya ada ya kat sini kan? Ya, Okey, sepatutnya ada ya kat sini. uh, Okey. Sepatutnya azabi, azabku, wa nuzuri, dan peringatanku. Tapi Allah Ya. buang huruf ya ni. Allah buang huruf ya ni. Okey, kenapa Allah buang huruf ya ni? Okey, Allah Taala kalau dalam bahasa Arab tuan-tuan, ya yang dihazafkan ini dia ada maksud dia. Dia macam ayat yang kita baca, lakum dinukum, bagi engkau agama engkau. Waliya, dan bagi aku din, bagi aku agama. Kita terjemah apa? Bagi aku agamaku kan. Patutnya waliya dini, bagi aku agamaku, dini. Tapi perkataan din tu tak ada ya. Waliya din, kan? Dia tak ada ya, dia buang ya tu, hazaf ya tu, dia buang. Kenapa? Sebab menunjukkan kepada kita kalau ya ni dibuang, okey, itu menunjukkan berkekalan. Okey, itu adalah menunjukkan forever. Kalau agama Allah kan, agama kau. Maksudnya selain daripada agama Islam ni, agama tu berubahlah. Dia akan berubah mengikut manusia. Manusia buat macam ni, manusia tambah macam ni, manusia kurang macam ni, dia berubah. Waliyadin, dan bagi agama aku ni, Islam ni kekal. Seperti mana yang Nabi nak, yang diturun pada Nabi, sampai akhir hari kiamat, agama Islam ni kekal. Dia tak berubah pun. Itu maksud dia. Pada ayat ni Allah kata apa? Fakaifa kana azabi, dan azab aku yang akan timpa pada manusia ni, azab aku. Wa nuzur, dan amaranku, dan amaran aku tu kekal sampai hari kiamat. Dia tak akan berubah dan dia tak akan hilang. Ada saja manusia akan cerita dan terus cerita. Okey? Ada je manusia yang akan ada rasa keterujan untuk kaji tentang bahtera. Tetapi manusia kena sentiasa ingat, dia bukan sekadar semata-mata cerita orang dahulu, tetapi dia adalah nuzur. Dia adalah satu peringatan. Dan dia adalah ayah tanda pelajaran. Dapat ke? Okay, itu antaralah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ini dan pada cerita ni. Okey? Dia bukan sekadar datang cerita, tetapi dia menjadi ingatan, dia jadi amaran, dia jadi teguran, dia memujuk hiburan pada Nabi, memberi inspirasi. Inilah cerita-cerita dalam Al-Quran. Okey, ayat 17. Sambung lagi. Allah kata apa lagi? Walaqad. Minta maaf. Betul ke? Betul lah. Walaqad yassarnal Quran. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut.
dan kami telah memudahkan Al-Quran. Quran tu Allah mudahkan. Allah sendiri sebut Allah telah mudahkan Quran tu lizikir. Untuk, zikir ni ada dua maksud. Satu, untuk diingat. Zikir kan, kita mengingati kan. Untuk kita ingat, kita hafal. Kamu orang ajam ke, kamu orang Arab ke, semua orang dimudahkan untuk membaca dan menghafal. Semuanya dimudahkan. Dan dalam tafsir kata apa? Nabi SAW sebut, Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahraf. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam 7 dialek, 7 logat kan. Kita ada kata sab'a qiraat, ada 7 qiraat. Qiraat yang ni, qiraat yang ni, qiraat yang ni untuk memudahkan. Okey, ada qiraat imalah, wadduha, walaili idza saja. Kita selalu dengar ayat tu. Okey, tu qiraat tu. Ada orang kata kenapa dia jadi macam tu? Saya suka guna contoh macam ni tuan-tuan. Kita tulis perkataan air ni dalam bahasa Melayu, air, A-I-R. Orang Melayu, orang Kuala Lumpur tengok air, air lah. Tapi kalau orang Perak tengok air, Abang Syuaib tengok air, dia kata ni air. Eja dia air, A-I-R, tapi dia sebut air. Dia tak sebut air, dia sebut air. Kan? Datang pula orang utara tengok ejaan A-I-R, dia kata ni air. Macam mana pula tuan-tuan? Dia tak boleh nak eja. Macam itulah adanya kita telah ajarlah, ada qiraat di dalam Al-Quran diturunkan macam tu. Dan Allah mudahkan, kamu Arab ke, kamu orang ajam ke, selain Arab ke, Allah mudahkan. Yassarnal Quran. Kamu bukan boleh saja baca, walaupun kamu tak memahami, bahkan lizikr, kamu boleh hafal. Dan ini tidak ada pada kitab yang dahulu. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya tak pernah jumpa orang hafal Injil, saya tak pernah jumpa orang hafal Taurat ataupun Zabur, tak pernah lah tuan-tuan. Tapi kalau hafal Quran, ramai. Okey? Ramai. Yang menghafal Quran sangat ramai. Tetapi yang menghafal Injil lah hari ni, Injil. Ada tak? Mungkin tak ada lah. Okay, walaupun Injil telah diterjemahkan ke, ditranslate, tak ada orang mampu hafal Injil tu word by word. Kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah tahfiz tu, hafal jadi macam satu, dia merakam. Dia boleh hafal ikut muka surat lagi, hebat lah. Subhanallah. Ini Allah mudahkan. Yassarna. Fahal min muddakir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adakah sesiapa yang ingin mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Okey, lizikir tadi pertama sebagai satu ingatan yang kita boleh hafal. Satu lagi, Allah mudahkan. Okey, Allah mudahkan lizikir ni adalah sebagai peringatan. Ada dua tafsiran, ada dua maksudlah. Zikir ni satu, kita mudah hafal. Satu lagi, zikir ini adalah sebagai satu peringatan. Allah datangkan contoh, kita mudah ingat. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Quran, bila Allah nak datangkan perumpamaan, Allah kata apa? Wadrib lahum mathalan, kata Allah. Ada je ayat Allah gunakan perkataan mathalul ladzi kan, diumpamakan, seumpama. Tapi ada ayat Allah selalu guna wadrib lahum. Wadrib lahum. Allah akan guna perkataan wadrib kerap kali. Kenapa Allah gunakan perkataan wadrib? Kalau kita belajar bahasa Arab, wadrib ni daripada perkataan daraba. Dad, ra dengan ba. Daraba ni artinya pukul. Pukul. Bila Allah nak bagi perumpamaan, Allah kata pukul, wadrib. Kenapa pukul? Sebab pukulan tu menyebabkan manusia terjaga. Contoh yang Allah buat tu, manusia ni jadi spark. Dia macam kena jentik. Dia contoh tu dekat, sangat dekat. Dan bila manusia kena pukul, dia akan bangkit. Dia bukan dengar, okey, dia tak ada macam tu. Dia kena pukul, dia akan bangkit. Dan dia nak bertindak. Dan itulah contoh-contoh yang selalu Allah guna dalam Quran. Kita dapat satu contoh tu, kita akan ingat. Ini contoh Quran. Kita dengar, kita dapat ingat. Allah cerita tentang Al-Ankabut contohlah. Al-Ankabut kan. Cerita tentang laba-laba. Kenapa Allah cerita tentang laba-laba? Allah nak beritahu. Manusia yang bergantung kepada berhala dia, macam laba-laba bergantung kepada dia punya sarang dia. Buyuta, kata Allah. Seperti rumah dia. Nampak kukuh, hakikatnya rapuh. Kita ingat, manusia ambil pelindung selain pada Allah, dia macam sarang laba-laba. Dia sangat lemah, dia sangat rapuh. Bergantung dan berharaplah kepada Allah Ta'ala. Contoh-contoh tu dia jadi kita ingatan. Dan dia membawa kita untuk bertindak. Itu antara sebab kenapa Allah sebut Quran ni Allah mudahkan manusia untuk zikir,
menghafal, dan zikir kat situ adalah untuk mengambil pelajaran sebagai peringatan. Fahal min muddakir. Adakah kamu ini, sesiapa ini ingin menjadikan ini sebagai muddakir, pelajaran kepada daripada Al-Quran. Baik, ayat 18. Puan Syima tanya apa tadi tu? Kata Puan Syima, Injil ada lebih 40 versi. Subhanallah, betul ke? Oh, ada 40 versi. Oh, saya tak kajilah, tak pernah baca lah. Ambil tahu juga kandungan-kandungan ni, tapi ada 40 version Oh, banyak. Okey. Baik. Okey, itulah bezanya tuan-tuan Okey. Baik, sekarang ni kita pun dah selesai cerita yang pertama. Sekarang kita masuk cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua iaitu cerita tentang kaum Samud, ayat 23. Saya baca ayat apa ni? Lepas ke saya? Oh, minta maaf, ayat 18. Cerita tentang kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Tuan-tuan kalau nak ingat, Ad ni soleh ke Hud? Ad ni soleh ke Hud? Samud tu soleh ke Hud? Tuan-tuan ingat je. Ad, Ain, Alif, Dal. Dia ada 3 huruf. Dia sama dengan Nabi Hud. Nabi Hud 3 huruf. Samud 5 huruf. Sa, Mim, Waw, Dal. Soleh, dia 4 huruf kan? So, Alif, Lam, Ha. Okay? Jadi tuan-tuan ingat macam tu je. Ad 3 huruf, Hud 3 huruf. Jadi Ad ini adalah kaum Nabi Hud. Okay? Dia bukan, Samud berapa huruf? Samud 4 huruf, betul lah. Samud 4 huruf. Soleh pun 4 huruf. Okay? Jangan terkeliru lah. Ada orang kata Samud ni kaum Nabi Hud, Ad kaum Nabi Saleh, terkeliru. Mudah je Ad 3 huruf, Hud 3 huruf. Samud 4 huruf, Saleh 4 huruf. Okay? Jadi sekarang ni, lepas generasi Nuh, datanglah generasi Ad. Ad pula duduk kat mana tuan-tuan? Ad duduk di satu tempat namanya Ahqaf. Okay? Ahqaf ni adalah satu daerah yang berada di Yaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, kazzabat Adun fa kaifa kana azabi wa nuzur. Allah Taala gunakan perkataan yang sama juga Kata Allah Subhanahu wa taala, Ad itu telah didustakan. Kazzabat, kaum Ad telah mendustakan rasulnya. Fa kaifa, dan perhatikan bagaimana azabi wa nuzur. Bagaimana azab aku dan bagaimana amaran-amaran. Allah gunakan lagi sekali perkataan azabi, tak ada ya, nuzur, tak ada ya. Okay? Allah Ta'ala datangkan cerita tentang golongan yang berada di Ahqaf, kaum Ad. Apa yang berlaku kepada Ad? Ad ni tuan-tuan, dia adalah kaum yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Okay? Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka ni adalah bangsa yang gagah-gagah. Okay? Bangsa yang gagah-gagah. Jadi Allah kata apa? Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsin mustamir, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka rihan. Okay. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, bila Allah sebut angin, Allah ada sebut dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk singular, satu lagi dalam bentuk plural. Sama ada Allah menggunakan perkataan ar-rih ataupun Allah menggunakan perkataan ar-riyah. Okay, ar-riyah ni plural kepada ar-rih. Okay. Bila Allah sebut dalam bentuk singular, rih, angin, itu adalah angin azab. Sebab mesej angin tu satu je, dia mendatangkan azab. Tapi bila Allah Taala sebutkan angin yang membawa rahmah, Allah akan bentuk dalam bentuk plural, ar-riyah. Sebab angin tu jadi rezeki, angin tu jadi rahmah, angin tu jadi pertolongan, angin tu datang jadi bantuan dan macam-macam lah. Ini cara Allah Taala menyebutlah. Ni ijazul lughah, mukjizat dari sudut bahasa. Okey? Baik, jadi Allah Taala sebut dekat sini Allah datangkan angin dia adalah angin azab. Dan angin itu namanya sarsara. Okey, angin tu namanya angin sarsara. Okey, sarsara ni apa tuan-tuan? Sarsar ni adalah Sekejap, saya tengok balik. Okey. Sarsar ni adalah angin yang kita sebut apa
Sarsar ni dalam tafsir dia kata apa? Sarsar ni dia adalah angin yang sangat dingin. Okey, sebab mereka ni ditimpakan cuaca yang sangat panas. Okey. Sampai jadi gelisah, kebun-kebun tanaman jadi rosak, kulit dia rosak, kering, panas melampau. Last kali Allah datangkan awan hitam, dan awan hitam tu mereka ingat adalah hujan yang akan turun, yang akan datangkan kebaikan pada mereka. Tapi yang Allah hantar adalah rihan sarsara, iaitu angin yang terlalu dingin. Dan dingin angin tu adalah angin yang terlalu kencang. Okay? Angin yang terlalu dingin, angin terlalu kencang. Dekat sini Allah tunjukkan kekuatan lah, kebesaran dia. Kamu bangsa yang paling kuat, lagi kuat daripada Nuh. Okay? Tetapi kamu hanya ditumbangkan dengan angin saja. Allah tak pukul dengan kayu. Allah tak datang pun dengan besi. Allah tak datang pun dengan apa-apa. Allah hanya datang dengan angin saja. Tapi bukan sebarang angin lah. Angin yang boleh meranap dan meruntuhkan, meleburkan kesombongan-kesombongan mereka kepada Allah Ta'ala. Okay? Ini namanya rihan sarsara. Angin yang terlalu dingin. Kadang kita pun, kalau yang pernah duduk di negara sejuk pun kita boleh faham. Kalau waktu snow turun tu tak sejuk sangat pun sebenarnya, kan? Biasa sejuk-sejuk lah tapi tak sejuk sangat. Tapi yang sejuknya bila angin bertiup tu, tangan jadi kebas, kan? Tangan kita jadi frost. Itu jadi hitam. Angin tu kita tak tahan. Okay? Jadi Allah kata rihan sarsara, angin yang dingin kat situ. Angin yang kencang dari dingin. Fi yaumin nahsin. Allah guna perkataan nahsin kat sini. Pada hari nahsin. Nahsin ni maksudnya hari kesialan. Hari nahas. Okey. Mustamir. Dan nahas itu berpanjangan. Okay. Allah sebut banyak perkara kat sini. Baik. Pertama, Allah kata, bila Allah turunkan angin tu, datangkan azab angin tu menjadi musibah pada mereka lah. Angin tu jadi musibah. Dan musibah tu berpanjangan. Kenapa? Dia ada beberapa tafsiran lah. Tafsiran pertama iaitu berterusan pada hari turunnya angin tu adalah selama 8 hari, 7 malam. Okey. Hari yang datang musibah tu berterusan tu maksudnya 8 hari, 7 malam. Angin tu tiup kencang. Manusia yang kuat-kuat ni semua diterbangkan oleh angin. Semua terbang. Tidak ada. Dicabut kakinya daripada bumi, tuan-tuan. Kan bumi ni ada graviti, tuan-tuan. Tapi angin tu lagi kuat sampai manusia semua terbang. Okay, ini dahsyat Allah Ta'ala bayangkan. 8 hari 7 malam. Sebab itu Allah guna perkataan mustamir. Kedua, yaumin nahsin mustamir ni, hari kesialan yang Allah timpa pada mereka ni berpanjangan ni, berterusan ni, adalah menunjukkan kepada kita berterusan sampailah hari kiamat. Berterusan sampai hari kiamat. Dia diazab atas muka bumi dengan angin. Lalu mereka mati, dia azab di alam barzah. Nanti berpindah ke alam akhirat, dia azab di dalam neraka Allah. Azab tu bermula hari tu, azab tu takkan berhenti sampai bila-bila. Perpindahan alam mereka lalu itu semuanya adalah azab demi azab demi azab. Maka sebab itu Allah kata yaumin nahsin. Mereka mengalami hari kesialan lah, bermula daripada tiupan angin tersebut. Dapat ke tuan-tuan? Okey, dekat sini tuan-tuan Allah menggunakan perkataan mustamir. Kalau kita tengok mustamir dekat sini adalah berartinya berlanjutan. Sebab itu kalau kita terjemah konsisten, kita tak kata istiqamah. Konsisten dalam bahasa Arab adalah mustamir. Mustamir ni konsisten, berlanjutan, berterusan. Istiqamah ni dia berbeza. Istiqamah ni iaitu berterusan dalam kebaikan. Itu beza. Okey, siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan lurus je, dia lurus dalam kebaikan dan kebenaran. Istiqamah dia berterusan dalam hal kebaikan, dalam hal yang berpahala. Itu istiqamah. Tapi kalau konsisten saja, dia tak panggil istiqamah, dia panggil mustamir. Okey, mustamir. Okey. Baik. Okey, saya berhenti pada ayat 19 ni sebab ayat lepas-lepas ni kalau sambung ni dia tak boleh berhenti. Okey, ayat lepas ni kalau sambung tak boleh berhenti sebab dia banyak cerita lepas tu. Dan kita akan tengok nanti pada surah-surah yang lain, iaitu Allah Ta'ala datangkan cerita tentang kaum Nabi Hud ni banyaklah dalam ayat-ayat lain dan kita boleh tengok nanti. Okey, satu perkara kita kena ingat tuan-tuan. Yaumin nahsin ni, hari kesialan ni bukanlah ada istilah hari sial, hari malang. Tak ada. Okay, tidak ada istilah hari malang lah.
Hari malang ni Allah Ta'ala hanya sebut kepada kaum ni sebab mereka membuat mengundang kemarahan Allah Ta'ala. Jadi Allah kata, kamu ni mengundang hari malang pada diri kamu sendiri. Selalu kita ada sebut kan, ini hari bertuah saya, ini hari malang saya. Tak ada istilah tu tuan-tuan. Tidak ada good day, tidak ada bad day lah. Bad day tak ada. Yang ada takdir saja ada. Okay? Ni istilah budak-budak sekarang kan. Good day tak ada, bad day pun tak ada. Yang ada adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Tak ada istilah hari malang, tidak ada istilah hari bertuah lah. Okay? Yang ada adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik, kita berhenti ayat 19. Kita akan jumpa lagi selepas ini. InsyaAllah pada ayat yang ke-20. Dan kita akan sambung lagi. Ada baki cerita Nabi Saleh, Nabi Hud. Kemudian ada lagi 3 cerita yang berbaki selepas ini yang kita akan ambil pelajaran lah, bukti. Nabi SAW dituduh gila juga. Dituduh penyair, pensihir. Allah Ta'ala datangkan mukjizat melalui bulan. Dan Allah cerita apa yang Nabi lalui itu telah dilalui oleh Nabi-Nabi yang sebelum. Mereka pun dituduh dengan label yang sama. Dan Allah datangkan bantuan kepada mereka. Datang kapal, datangnya angin. Nanti datangnya cerita tentang unta, tentang lautan, macam-macam lagi. Bukti-bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih Puan Syima. Terima kasih Puan Amira. Apa lagi? Terima kasih Puan Norisa, Puan Fini, Syikin yang banyak bantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan Abang Syuaib yang mungkin menonton. Dan yang lain-lain. Terima kasih di Facebook yang berada di Google Meet. Terima kasih ala kulihal di Zoom meeting. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Hari yang sama. Waktu yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak.